Soalan nombor 1 ni dia kata 7 kepingkat berlabel dengan huruf gembira dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, kamu kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi kebarangkalian memilih kad berlabel huruf vokal atau R. Jadi, nak menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin tu, kita kena letak dalam tata tanda set ni. Okay, so huruf vokal kat sini ada E, I, A. So, E, I, A atau R. So, kena ada R lah cukup kat sini. Jadi, inilah semua kesudahan yang mungkin apabila kita memilih huruf vokal atau huruf R. Yang ni ada markah dia. Ya, yang ni satu markah. Okey, kemudian nak kira kebarangkalian. Huruf vokal atau R. Huruf vokal, berapa kebarangkalian huruf vokal? Kita kiralah huruf vokal ada berapa kat sini? E, I, A ada 3. So, 3 daripada semua kad yang ada 7. Bila perkataan atau, kena tambah R. R ada berapa kad? 1 je kad huruf R. So, 1/7. Kena tambah, dapat jawapan 4/7. Sini satu markah, jawapan akhir satu markah. Kebanyakan kamu just tulis kebarangkalian bagi huruf vokal dan kebarangkalian huruf R, lepas tu tinggal. Salah. Nombor 2, sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning. So, kita senaraikan kuning 3 batang. Merah 5, hitam 1. So, total pen kat sini 9 pen. 2 batang pen dipilih secara rawat dari kotak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Jadi dalam kes ni mungkin kita akan dapat kuning-kuning atau tambahlah, atau merah-merah. Okey, kita tak akan dapat hitam sebab hitam hanya nilai 1 sahaja. Kita sekarang ni keadaan kita ialah kedua-dua pen berwarna sama. So hitam kita tak akan kira. Jadi kita akan kira kebarangkalian kuning-kuning tambah merah-merah. Okey, kita mula dengan kuning-kuning dulu. Okey, untuk kuning yang pertama, dalam kotak kita ada 3 pen. 3 pen kuning. Jadi dia akan jadi 3 per dengan keseluruhan pen yang ada 9. Okey. Untuk kuning yang kedua, dia masih dalam situasi yang sama. Jadi operasi terlibat ialah darab. Untuk kuning yang kedua, okey, disebabkan satu kuning telah dipilih pada awal tadi, so balance kuning yang ada dalam kotak ialah 2. Okey, disebabkan satu telah dipilih pada awal, so balance kuning yang ada dalam kotak sekarang ialah 2. Maka dia akan jadi 2 per, dia tak akan jadi 9, dia akan jadi 8. Sebab satu pen kuning telah diambil tadi, kita dah cabut dari kotak tu. Okey, jadi dia tinggallah lagi. Bila dah satu pen dicabut daripada kotak, maka balance lagi yang tinggal dalam kotak tu, pen yang tinggal adalah 8 lah. Jadi yang ni yang kita kira. Okey, yang ni ialah KK. Okey, tunggu sekejap. Ni KK. Bagaimana dengan merah-merah? Okey, asalnya merah ada 5 dalam kotak. So, kebarangkalian kita untuk merah yang pertama ni ialah 5 daripada 9 batang pen yang ada. Darab dengan, okey, disebabkan satu ni telah dipilih, satu merah yang terpilih, maka balance merah yang masih ada dalam kotak ialah 4 batang. So, 4 per dengan, okey, asalnya 9. Disebabkan satu merah pertama ni telah diambil, maka keseluruhan pen yang ada dalam kotak dah jadi 8. Okey. Jadi, kedua-dua benda ni lah yang kita ambil dan kita tambahkan. Okey, ni kuning-kuning tambah merah-merah. Okey, inilah nanti kita akan dapat jawapan dia 13/36. Okey, nombor 3, berdasarkan kajian, kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Kebarangkalian hari hujan. Jadi, hitung kebarangkalian bahawa Gunung X mengalami 2 hari hujan berturut-turut. Jadi, kebarangkalian hujan 0.45. Kalau 2 hari, kiraan dia akan jadi 0.45 untuk hari pertama. Hari berikutnya pun 0.45. So, jawapan dia ialah 0.2025. Siap. Soalan 4, 2 orang pengawas dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas
Yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4. So tingkatan 4 ada 3 orang, tingkatan 5 ada 2 orang. Lukis gambar rajah pokok. Okey, cara tulis gambar rajah pokok, disebabkan dia nak 2 orang pengawas, so kita punya bahagian pokok akan ada 2 bahagian sebab dia pilih 2 orang pengawas. Jadi, mula-mula pokok kita dia akan start dengan bercabang macam ni. Satu tingkatan 4 punya, satu tingkatan 5 punya. Tulis macam tu dulu. Jadi, kebarangkalian memilih tingkatan 4. Tingkatan 4 ada 3 orang. Ialah, kebarangkalian kita akan duduk atas line ni. Ialah 3/5. Manakala tingkatan 5, dia ada 2 orang. So, kebarangkalian memilih tingkatan 5 ialah 2/5. Okey. Kemudian dari tingkatan 4 ni, bercabang lagi 2. Tingkatan 5 pun bercabang 2. Kenapa bercabang 2? Sebab sini bercabang 2. Sini kan dia bercabang 2. So, sini pun akan ikut bercabang 2. Dan 2 orang sebab sini orang yang pertama, sini orang yang kedua. Pemilihan tu. Jadi, tingkatan 4, sini akan jadi ikut sama juga. Macam pertama tadi, sini tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Sini pun akan jadi tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 4, tingkatan 5. Apa maksud dia? Maksud dia, 2 orang pengawas tu mungkin dipilih mula-mula tingkatan 4, yang kedua tingkatan 4. Ataupun, maksudnya operasi tambah. Atau tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Atau tingkatan 5 dulu baru tingkatan 4. Atau tingkatan 5 dulu baru tingkatan 5. So, kebarangkalian jadi macam mana? Okey, katakanlah tingkatan 4 dipilih. Okey, 3/5. Dipilih dah ni tingkatan 4 seorang kat sini. So, nak tulis kebarangkalian kat sini, disebabkan tingkatan 4 telah dipilih seorang, jadi balance lagi tingkatan 4. Sebab 3 ni dah pilih seorang, maka tinggal lagi 2. So, untuk kedua kali tingkatan 4 mungkin ada pilihan dia antara 2 orang. Daripada, okey, sini 5. Disebabkan dah pilih seorang, dia akan jadi 4 lah. Sebab seorang dah dipilih. Okey. Kalau yang ni pula nak tulis dekat tingkatan 5. Okey. Untuk laluan ni hanya tingkatan 4 dulu dipilih. Okey, first tingkatan 4 dipilih. Tingkatan 5 mungkin dipilih di sini. So, dekat sini tingkatan 5 masih lagi 2 orang lah. So, 2 perkan dengan 4. Sebab apa 4? Sebab tingkatan 4 telah dipilih seorang kat sini. So, balance semua pelajar dah jadi 4. Sebab tu kena letak sini 4. Okey. Untuk tingkatan 5 ni. Okey. Tingkatan 5 dipilih kat sini. Lepas tu daripada tingkatan 5 ni, tingkatan 4 dipilih. Okey. So, tingkatan 4 tak dipilih lagi. Tingkatan 4 masih ada 3 orang. So, dia akan jadi 3 daripada 4. Kenapa 4? Sebab kurang 1 dah. Sebab tingkatan 5 telah dipilih seorang. So, keseluruhan pelajar ada lagi 4 lah. Okey. Bagaimana dengan tingkatan 5 kat sini? Sebabkan tingkatan 5 ada 2 orang. Seorang dah dipilih di permulaan. So, balance lagi yang kemungkinan dipilih lah seorang lah. Seorang 1/4. Kenapa 4? Sebab seorang telah dipilih sini. Total pun dah berkurang lah 1. Okey. Tu gambar pokok kita. Dapat markah lah situ 2 markah. Kemudian hitung kebarangkalian. Kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Okey. Kita akan tulis final outcome kita. Untuk aliran pokok ni tingkatan 4, tingkatan 4. Yang ni tingkatan 4, tingkatan 5. Yang ni tingkatan 5, tingkatan 4. Yang ni tingkatan 5, tingkatan 5. Jadi, dua tingkatan yang sama maksudnya tingkatan 4, tingkatan 4 atau tingkatan 5, tingkatan 5. So, untuk tingkatan 4, tingkatan 4, laluan dia adalah macam ni. 3/5 dengan 2/4. So, situasi pertama mungkin tingkatan 4, tingkatan 4 dia akan jadi 3/5 darab 2/4. Sebab situasi sama ni, tingkatan 4, tingkatan 4. Atau mungkin kita dapat tingkatan 5, tingkatan 5. So, tingkatan 5, tingkatan 5 laluan dia sini. Tingkatan 5 pertama, sini tingkatan 5 yang kedua. Jadi, kebarangkalian dia kat situ, yang ni ada 2/5, yang ni ada 1/4. Darab 1/4. Yang inilah boleh kita kira nanti, jawapan dia ialah 2/5. Okey, soalan 5 ni. Bilangan kelab badminton dan kelab bina badan dalam negeri Kedah, negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi cikgu tulis dulu dalam bentuk jadual. Kita ada Kedah, negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey.
Okay, ni sini untuk badminton. Ni untuk bina badan. Okay, Kedah badminton warna kelabu 14. Negeri Sembilan 11. Labuan 3, 5. Yang ni total dia ialah 14, 11, 33 total. Okay, gelap total. Kemudian untuk bina badan, Kedah 6. Sini 2, 2, 2. Berapa tu? 12 kan? Okay. Jadi, bila kita nak jawab soalan, dia kata, kedua-dua kelab yang dipilih adalah dari negeri Kedah. Jadi, kedua-dua kelab badminton dia kata dari negeri Kedah. So, kelab badminton ada 14. Dia akan jadi 14 per dengan 33 daripada semua kelab badminton untuk Kedah, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kedua-dua kelab yang dipilih darab dengan okey, bina badan pun Kedah 6 daripada 12 kelab yang ada. So ni soalan A. Selesaikan, kita akan dapat 7/33. Seterusnya untuk soalan B. Okey. Sebuah kelab dipilih dari wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan masing-masing. Okey, jadi untuk kes yang ni, dia mungkin akan, kita boleh buat peta pokok. Okey, kita boleh buat peta pokok. Katakanlah, nak bagi nampak lebih jelas. Okey, dia sekarang ni melibatkan wilayah Persekutuan tu termasuklah wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan. So, ada 3 kat situ. So, kita pecah kepada 3. 1, 2, 3. Katakanlah sini wilayah Persekutuan Labuan, sini wilayah Persekutuan Putrajaya dan sini ialah Negeri Sembilan. Okey, yang ni kit untuk badminton. Kelab, pemilihan kelab untuk badminton. So, wilayah Persekutuan Labuan, badminton berapa? Badminton dia 3. 3 daripada 33. 3 daripada 33. Putrajaya pula 5. Ni, wilayah Putrajaya ni 5. 5 daripada 33. Manakala Negeri Sembilan 11. 11 dari 33. Okey, untuk bina badan, kita dah masuk untuk pemilihan bina badan. Okey, kalau mula-mula kita pilih wilayah Persekutuan Labuan, mungkin yang kedua kita akan dapat wilayah Persekutuan Labuan, sama juga wilayah Putrajaya, Negeri Sembilan. Yang ni pula sama juga, Labuan, Putrajaya, Negeri Sembilan. Ini pun sama, Labuan, Putrajaya, Negeri Sembilan. So, kita fokus dekat mana yang soalan minta. Soalan minta satu dari wilayah Persekutuan, Labuan atau Putrajaya lah maksudnya ni, dan Negeri Sembilan. Okey. So, maksudnya laluan yang tepat ialah dia nak satu wilayah Persekutuan, satu Negeri Sembilan. Jadi, kalau kita dah first track kita ni wilayah Persekutuan, satu lagi mesti kita kena lalu dekat Negeri Sembilan. Okey. Manakala kalau kita punya Putrajaya, yang kedua Negeri Sembilan. Dan kalau yang ketiga Negeri Sembilan, yang kedua kena wilayah Persekutuan Labuan atau wilayah Putrajaya. Jadi laluan inilah menunjukkan satu kelab dipilih wilayah Persekutuan, satu kelab lagi Negeri Sembilan. Jadi untuk laluan yang pertama ni, okey, dekat sini, wilayah Persekutuan Labuan ialah 3 daripada 33. Kita darab dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan punya bina badan. Negeri Sembilan punya bina badan 2. 2/12. Okey, 2/12. Yang ni sekejap tambah dapat 1/66. Okey, untuk laluan yang ni pula, wilayah Persekutuan Putrajaya 5/33 untuk badminton. Manakala Negeri Sembilan pun samalah kan, 2/12. Yang ni kita akan dapat 5/198. Untuk yang ni, iaitu Negeri Sembilan dan Labuan. Negeri Sembilan 11/33. Labuan bina badan ialah 2. 2/12. Yang ni kita akan dapat 1/18. Manakala untuk yang ni pula,
Negeri Sembilan dengan Putrajaya. Negeri Sembilan 11/33. Darat dengan Putrajaya punya bina badan pun 2. 2/12. So, yang ni kita akan dapat 1/18. So, kita ada 4 situasi kat sini. Sama ada wilayah Persekutuan Labuan Negeri Sembilan atau. So, bila atau tu tambahlah. Maksudnya kemungkinan pertama tu 1/66. Atau tambah dengan wilayah Persekutuan Negeri Sembilan. Dapat keberakalan dia 5/198. Atau Negeri Sembilan dengan Labuan, kita dapat 1/18. Atau Negeri Sembilan dengan Putrajaya, 1/18. Jadi yang inilah bila kita kira, kita akan dapat 5/33.